عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusung oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat apa? 122. Baik. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 20 قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 10 قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya di hadis ni sebenarnya sama dengan hadis yang sebelum daripada ni, cuma Imam Nawawi buat mari beberapa riwayat. Yang mana hadis sebelum daripada ni kita juga panjang lebar dah. Baik. Jadi artinya aku telah diberi khabar. Aku telah diberi khabar, kata Rasulullah, ada orang khabar kat aku, sesungguhnya engkau berpuasa setahun sepanjang setiap hari engkau puasa. Dia tasumud dahar ni maksudnya puasa setiap hari dan membaca Quran setiap malam. Jawabku, benar wahai Rasulullah, maksud saya berbuat demikian adalah kebajikan semata-mata. Jadi aku puasa setiap hari sepanjang malam aku baca Quran. Aku sebenarnya aku tidak berkehendak perkara yang lain melainkan kebaikan. Aku berkehendak untuk melakukan kebaikan wahai Rasulullah. Maka sabda beliau, berpuasalah seperti puasa Nabi Allah Daud, iaitu selang-seli. Kerana dia adalah Nabi Allah Daud adalah sekuat-kuat manusia beribadah. Orang yang paling kuat beribadah adalah Nabi Allah Daud. Tu pun dia puasa selang-seli. Dan bacalah Quran pada tiap-tiap bulan. Maksudnya sebulan sekali khatam. Kataku, ya Nabi Allah, sesungguhnya saya sanggup lebih daripada itu. Saya mampu buat lebih daripada tu. Sabda beliau, bacalah pada tiap-tiap 20 hari. Maksudnya 20 hari sekali khatam. Dia kalau 20 hari sekali khatam bermakna sehari itu kena baca sejuzuk lebih. Sebab kita Quran ada 30 juzuk. Kalau sebulan sekali khatam bermakna sehari kita kena baca 1 juzuk. Jadi kalau 20 hari khatam bermakna kita kena baca lebih kurang dalam sejuzuk, dah sampai sejuzuk setengah lah, lebih kurang sejuzuk setengah seharian. Sejuzuk setengah sehari, tak apa 2 juzuk, sejuzuk setengah sehari kita baca. Baik, jadi 10 hari 15 juzuk. Sejuzuk setengah sehari ni bukan sikit dah. Bukan sikit. Kalau jarang-jarang tu rasanya ramai lah boleh baca untuk orang awam ni. Jarang-jarang, tapi untuk tiap-tiap hari ni berat. Melainkan orang yang hafal Quran mesti sekurang-kurang 3 juzuk sehari. Sekurang-kurang orang hafal Quran mesti kena ulang sekurang-kurang 3 juzuk sehari. Kalau dah ulang 3 juzuk sehari, tak ingat, maksudnya tak lacak. Mesti dia apabila dia menghafal Quran, dia kena wakafkan waktu dia untuk Quran. Baik.
Kataku ya Nabi Allah, saya sanggup lebih daripada itu, saya mampu lebih daripada itu. Sabda beliau, bacalah pada tiap-tiap 20 hari. Kataku ya Nabi Allah, sesungguhnya saya sanggup lebih daripada itu. Sabda beliau, bacalah pada tiap-tiap 10 hari. Rasulullah bagi kau kurang 10 hari. Maksudnya 3 juzuk sehari. 3 juzuk sehari, 3 juzuk sehari. Sabda, kataku ya Nabi Allah, sesungguhnya saya sanggup lebih daripada itu. Sabda beliau, bacalah pada tiap-tiap 10 hari. Kataku ya Nabi Allah, sesungguhnya saya sanggup lebih daripada itu. Sabdanya, bacalah pada tiap-tiap 7 hari, seminggu sekali khatam. Dan janganlah kau lebih daripada itu. Jangan lebih daripada itu. Jangan lebih daripada, maksudnya jangan kurang daripada seminggu sekali khatam. Jadi paling kurang seminggu sekali kena khatam. Aku telah sangat mengambil berat, kemudian terberat pula atas diriku. Dia tak terjemah lagu tu. Dia sebenarnya terjemah yang tepat adalah fashaddatu, aku saat itu membebankan ke atas diriku, maka fashuddida alai, maka dibebankan ke atas diriku. Asal Rasul bagi 30, aku kata aku mampu, jadi 20. Kau terbebang, lepas tu kau terbebang. Dan bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tak tahu barangkali umurmu panjang. Mu tak tahu barangkali umurmu panjang. Katanya, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, jadi aku pun menurut apa yang dikatakan kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasul kata barangkali umur panjang, memang sungguh umur aku panjang. Masa muda tak apalah. Masa umur 30-an, 40-an, 50-an, ai masuk 60, 70, dah ogok lalu, nak baca banyak-banyak. Selama aku telah tua, aku pun suka kerana aku telah menerima kemudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukan gitu terjemahan dia. Terjemahan dia, ketika aku tua, atau falamma kabirtu, manakala aku tua, walitu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu barulah aku suka, aku mengharapkan dulu aku terima kelonggaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Tapi nak orang ni, aku telah memilih benda yang berat untuk diri aku. Jadi aku tak akan tinggal dah. Jadi nyesal baliklah. Okey, hadis ni sebenarnya kita huraikan dah sebelum daripada ni. Wa fi riwayatin wa inna liwaladika 'alayka haqqan, wa fi riwayatin la sama man sama al-abad. قاله ثلاثة. وفي رواية أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم صوما ويفطر صوما ولا يفر إذا لاقى. Artinya dalam satu riwayat yang lain, dan sesungguhnya bagi anakmu atas dirimu ada hak. Jadi untuk keluargamu ada hak, ada kewajipan. Bukan mu kena buat ibadat setiap malam, setiap siang hari. Mu kena bagi ruang waktu bersama dengan anakmu, bersama dengan keluargamu. Dan dalam satu riwayat yang lain, bukan puasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Disebutnya 3 kali. Tidak ada puasa orang yang berpuasa sepanjang selama-lamanya. Tidak ada puasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Tidak ada puasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Jadi 2 minggu lepas kita huraikan dah maksud hadis ini. Maksud hadis ini adalah kalau orang tu berpuasa sepanjang hari, termasuklah hari raya haji, hari raya puasa, dia puasa juga, itu jelas sepakat ulama mengatakan haram. Kalau dia puasa setiap hari selain daripada hari-hari yang diharamkan, maka berlaku khilaf. Lepas tu kita bincang dah 2 minggu lepas. Dalam satu riwayat lagi, puasa yang paling dikasihi Allah ialah puasa Nabi Allah Daud, dan sembahyang yang paling disakasihi oleh Allah ialah sembahyang Nabi Allah Daud. Itu puasa yang paling Allah Ta'ala suka, sembahyang, ibadat sembahyang yang paling Allah Ta'ala suka adalah puasa dan sembahyang Nabi Allah Daud. Sembahyang ni sembahyang sunat, sembahyang malam, bukan sembahyang siang hari, sembahyang malam. Bagaimana kalau sembahyang Nabi Allah Daud? Dia tidur setengah malam, dia tidur sampai separuh malam. Lepas tu bersembahyang sepertiganya malam, dan tidur 1/6-nya. Jadi dia sembahyang 1/3 malam, lepas tu dia pun tidur balik 1/6 malam. Payah juga Okey, gini, dia tidur sehingga separuh malam. Dia tidur sampai ke separuh malam. Okey, separuh malam kita kata lebih kurang dalam pukul 12.30 lebih kurang. Okey, 12.30. Lepas tu dia bangun,
dia beribadat sebanyak 1/3 malam. Okey, 1/3 malam, kita kalau malam ni katakanlah masuk matahari pukul 7, keluar fajar dalam katakanlah pukul 6, kita tahu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 jam. Jadi 11 jam lebih kurang dalam 3 jam setengah ke? 1/3 lebih 3 jam setengah. Betul lah, lebih kurang kan? Lebih kurang, kita tak lebih kurang je 3 jam setengah lebih kan? 3, 9, 3, 6, 9, betul lah, jadi baru 10 jam setengah kan? Lebih kurang lah, lebih kurang 3 jam lebih. Jadi dalam pukul 12.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, pukul 4. Pukul 4 dia tidur mula. Tidur mula pukul 4. Dia tidur 1/6 malam. Jadi 1/6 malam lebih kurang tak sampai sejam. Gitulah, lebih kurang gitulah. Jadi mungkin pukul 1 bangun, lepas tu sampai pukul 5 ibadat, lepas tu daripada pukul 5 sampai subuh tidur semula, lepas tu subuh bangun. Ni payah dia dah tidur lewat ali kok. Pukul 6.30 bangun. Allah Rabbi. Tapi diri kita ni kalau kita ajar dia akan ikut. Baik. Dan tidak lari apabila bertemu. Nabi Allah Daud apabila bertemu dia tidak lari. Maksud dia bertemu dalam medan perang, ketika bertemu dengan musuh dia tidak undur. Memang tidak undur. Kalau cakap kita orang hati kering kalau cakap kita dia kalau berlawang tak kira mana pun dia tidak akan undur, tidak akan melangkah undur. Itu Nabi Allah Daud. Baik, Allah Ta'ala bagi kepada dia keberanian. Wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan dhata hasab wa kana yata'ahadu kannatahu menda Allah Rabbi. Amba kena tengok asas sekejap. Ai imra'ata waladihi, gitu. Wa kana yata'ahadu kannatahu ai imra'ata waladihi fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin lam yata, ada hamzah pada tu last sekali, ya ta hamzah, ada hamzah. Lam yata lana firasha wa lam yaftish lana kanafa منذ أتيناه فلما قال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, aku telah dikahwinkan oleh bapaku dengan seorang perempuan yang kenamaan. Jadi kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ayahku kahwinkan aku dengan seorang perempuan yang ada kedudukan dalam masyarakat. Orang puang ni daripada keluarga yang baik, orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Dia suka menjaga dan mengambil tahu hal menantunya. Ditanyainya dari hal suaminya, menantunya itu memberitahu kepadanya. Jadi dia suka menjaga dan mengambil tahu hal menantunya. Ditanyainya dari hal suaminya. Jadi ayah dia tanyalah, guana keadaan, dah ayah dia kahwinkan dia kan. Ayah dia tolong cari orang puang, guana keadaan tok lakimu? Tanya menantu. Menantunya itu memberitahu kepadanya sebaik-baik lelaki dari seorang lelaki yang telah tidak bercampur untuk kita di hamparan dan tidak memeriksa untuk kita di pangkuang semenjak kita mendatanginya.
dak cara langsung duduk atas katil, dak cara langsung kain ngamba. Tu istilah maksud dia. Maksudnya tidak bersetubuh dengan isteri. Semenjak kami mari duduk dengan dia dak cara langsung. Allah Rabbi. Manakala telah lama demikian disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, jumpakan aku dengannya, kemudian aku telah berjumpa dengannya. Sabdanya, bagaimana engkau berpuasa? Jawabku, tiap-tiap hari. Sabdanya lagi, dan bagaimana engkau berkhatam Quran? Jawabku, tiap-tiap malam. Dan disebutnya seperti yang telah lalu itu. Dia adalah telah membacakan terhadap sesetengah ahlinya surah Quran yang dibacanya, yang dimulainya dari siang hari supaya senang baginya di waktu malam. Dan apabila dia hendak kuat, dia berbuka beberapa hari dikiranya, kemudian dia berpuasa sebanyak hari itu pula, kerana tak suka meninggalkan sesuatu yang telah mencerai atasnya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni terlalu ringkas. Cerita lagu mana? Jadi ayah dia nikah dia dengan seorang perempuan, dan dia tidak setuh perempuan tersebut. Cara langsung pada perempuan tu, perempuan comel. Kalau perempuan tua tu munasabahlah, ni orang perempuan comel, tak cara langsung. Maka disampaikan berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila disampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan dia. Lepas tu Rasul tanya beberapa perkara. Rasul kata, mana mu puasa? Dia kata puasa tiap-tiap hari. Dan mana mu khatam Quran? Tiap-tiap malam. Allah Rabbi, setiap malam khatam Quran. Setiap malam. Kalau kita dalam setahun sekali kita ambil satu malam untuk khatam Quran tu, hebat dah. Ni dak setiap malam. Malam ni khatam, malam esok khatam, malam lusa khatam. Tak ada kerja buat dah. Baik. Jadi setiap malam ni khatam. Kadang-kadang dia buat lagu mana, takut malang berat atas dia, dia baca dah siang hari. Dia baca dah siang hari, takut malang berat atas dia. Baik. Kadang-kadang dia berpuasa, dia berbuka beberapa hari. Dia hitung berapa hari dia buka, dia berbuka. Lepas tu dia berpuasa balik untuk bilangan tersebut. Ni ketika dia tua. Sebab dia tak ambuh melakukan perkara yang menyalahi daripada perkara yang dia lakukan ketika dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Ini ketika dia tua. Semua riwayat ini adalah sahih. Yang terbesarnya dalam dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan sedikit daripada ini dalam satu dari keduanya. Maksudnya semua riwayat ini sahih belaka, disebut dalam kitab Sahih Bukhari, disebut dalam kitab Sahih Muslim kebanyakannya. Cuma ada sedikit daripada riwayat-riwayat yang kita bincang 2 minggu lepas campur dengan hari ini, ada disebut dalam kitab Sahih Bukhari sahaja ataupun Sahih Muslim sahaja. Maksudnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Okey, habis. Jadi kita baca hadis berikutnya. Katanya daripada Abi Rib'i Hanzalah bin Ar-Rabi' Al-Usairi, jurutulis, seorang dari jurutulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqal, kaifa anta ya Hanzalah? Qultu nafaqa Hanzalah. Qala, subhanallah, ma taqul? Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin, fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'afasna al azwaja wal awlada wad day'at nasina kathira. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Rabbi, hadis ni hadis yang hebat juga ni. Tengok artinya. Kata Hanzalah ni di antara penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
aku telah ditemui oleh Abu Bakar. Satu hari aku jumpa dengan Abu Bakar. Katanya, kata Abu Bakar, bagaimanakah engkau wahai Hanzalah? Apa khabarmu wahai Hanzalah? Bagaimana keadaanmu? Kataku, Hanzalah telah munafik. Kata Hanzalah. Jadi dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya keadaan dia. Dia kata, Hanzalah ni munafik dah. Dia khabar kepada Abu Bakar. Dia orang yang khabar lagu tu sebenarnya bukan orang munafik. Dia orang munafik ni dia menyembunyikan kekufuran. Orang yang khabar lagu tu adalah orang yang dia rasa dia cukup teruk. Itu Hanzalah. Maksudnya aku bimbang, aku takut aku ni orang munafik. Maka katanya lagi, kata Abu Bakar, subhanallah, apakah yang kau katakan ni? Mana mu cakap gini wahai Hanzalah? Kataku pula, kita berada di sisi Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kita dengan syurga dan neraka, seolah-olahnya kita melihat dengan mata kita. Apabila kita telah keluar, kita berkumpul dengan isteri, anak-anak dan kehidupan pekerjaan kita, telah banyak kita lupa. Jadi kalau kita duduk dalam majlis Rasulullah, ketika Rasul khabar kepada kita syurga, neraka, Allah Rabbi, mari perasaan takut, mari perasaan nak kepada syurga, maksud macam duduk depan mata. Tapi balik di rumah, gaul dengan isteri, duk layang ke anak, duk cara ke kerja buat sari sutuk, lupa belaka benda yang Rasul khabar. Jadi benda yang berlaku kepada kita sama dengan apa yang berlaku kepada sahabat. Sama ni. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Maksudnya ada juga cah bateri sikit. Sikit. Adalah cah bateri sikit, dah nak lu cah balik. Tubik daripada surga, tubik daripada masjid, lupa habis dah. Lupa habis dah. Benda ni berlaku kepada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, demi Allah, sesungguhnya kita menemui yang seperti itu juga. Kata Abu Bakar, hamba pun sama kau. Allah Rabbi. Lah ingat Hanzalah seorang, Abu Bakar. Maksudnya dia orang yang paling baik dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, mengalami benda yang sama. Hamba gitu juga kalau duduk depan Rasul, duduk dengar, duduk dalam majlis ilmu Rasulullah, Allah Rabbi, nampak syurga depan mata, nampak neraka depan mata. Cakap kita kau, tak mahu dah buat-buat maksiat ni, tak mahu dah dunia ni, tak mahu belaka dah. Keluar je daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupa habis. Maka kata Hanzalah, aku dan Abu Bakar pun berjalan hingga masuk menghadap Rasulullah. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Takut ni kita ni sifat munafik ni, perangai lagu ni. Aku berkata, yakni Hanzalah, dia kata ni, Hanzalah telah munafik wahai Rasulullah. Pergi jumpa dengan Rasulullah, kamu kata Rasulullah, Hanzalah ni munafik dah ni. Sabda Rasulullah, apakah itu? Mana Hanzalah jadi gitu? Jawabku, ya Rasulullah, kami berada di sisi Tuhan mengingatkan kami dengan neraka dan syurga, seolah-olahnya kami melihat dengan mata. Dan apabila kami telah keluar, kami kumpul isteri-isteri, anak dan kehidupan, maksudnya pekerjaan, kami telah banyak lupa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok benda kata Rasulullah, demi Tuhan yang diriku di dalam genggamannya, demi Tuhan yang diriku di dalam tangannya, di dalam genggaman dia, kalau kamu kekal di atas apa yang kamu berada di sisiku dan dalam ingatan, nescaya berjabat tangan dengan kamu malaikat-malaikat di atas tempat-tempat tidur dan di jalan-jalan kamu. Dan tetapi Hanzalah, satu saat dan sesaat, 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Maksud dia, kata Rasulullah kepada Hanzalah, wahai Hanzalah, kalau perasaanmu sentiasa ketika mu keluar daripada majlis aku sebagaimana perasaanmu duduk dalam majlis aku, maka ketika tu malaikat akan bersalang denganmu di tempat tidurmu dan di tengah-tengah jalan. Mu akan salang dengan malaikat kalau perasaanmu lagu tu. Tetapi wahai Hanzalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika tak apalah, satu ketika hatimu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu ketika galik, lepas tu satu ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Tak apa gitu, tak ada masalah. Bukanlah maksud orang tu kalau misalnya dia keluar bekerja sampai dah ingat langsung kepada Tuhan, tapi tidaklah sampai melakukan perkara yang haram, tidaklah sampai kepada tertinggal perkara yang wajib. Bukan mesti kena setiap detik, setiap saat kena ingat Allah, Allah semua dalam hati.
Sehingga Kang Abu Bakar, orang yang paling mulia pun tidak mampu melakukan hal tersebut. Tapi kalau mu mampu melakukan hal tersebut, bermakna maqammu adalah maqam yang cukup tinggi lah. Tinggi tak tinggi sehingga Kang, malaikat, makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar disalang denganmu. Ni kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi kalau orang tanya kita, ada tak amalan, cara amalan untuk kita boleh salang dengan malaikat? Jawapan ada. Mana ni amalan dia? Hak yang disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cara dia adalah hati kita kena sentiasa ingat kepada Allah dan ingat kepada akhirat setiap waktu. Jangan lalas sikit ibu. Ingat kepada akhirat, ingat kepada syurga, ingat kepada neraka, ingat kepada syurga untuk kita dapatkan perkara tersebut, ingat kepada neraka untuk kita jauhkan perkara tersebut, ingat kepada Allah setiap saat. Maka kalau kita kekalkan dengan perkara tersebut, setiap kita sedar, daripada kita bangun tidur hingga kepada kita tidur, kita buat perkara tersebut secara berterusan, maka kita akan dapat bersalang dengan mereka di tengah-tengah jalan, di dalam tempat tidur, ketika kita nak tidur. Cuma pelik sikit, tengah-tengah jalan olor tangan tengah-tengah jalan nampak peluk tengah-tengah jalan olor tangan, nampak pelik sikit. Biar pelik orang dah nampak benda kita nampak. Allah Rabbi, ini bukan reka-reka, ini disebut dalam hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa bi rajulin qa'im fasala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yaquma fi syams. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu, kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ada tak soalan nak tanya? Tak ada tak ada, kita berhenti sini je lah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.